Teknologi merujuk kepada penggunaan pengetahuan, kemahiran, alat dan sistem untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Ia melibatkan pengaplikasian sains dan matematik dalam menghasilkan produk atau menyediakan perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada manusia. Teknologi tidak terhad kepada alat elektronik atau komputer. Ia juga merangkumi inovasi dalam pelbagai bidang seperti perubatan, pertanian, pengangkutan dan banyak lagi. Ia melibatkan cara kita merancang, mencipta dan menggunakan perkakasan dan perisian untuk meningkatkan cara hidup dan bekerja kita. Dengan kemajuan pesat dalam bidang teknologi, kita seringkali merujuk kepada perkembangan dalam teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu ICT, termasuk komputer, internet, perisian dan peranti pintar. Namun, teknologi juga termasuk perkara seperti mesin industri, alat perubatan canggih, sistem kawalan iklim dan banyak lagi. Secara keseluruhannya, teknologi adalah unsur penting dalam evolusi manusia dan masyarakat, memainkan peranan utama dalam membentuk cara kita bekerja, berkomunikasi dan hidup hari ini. Apa benda pula ni? Berita apa ni? Share je lah. Sebentar! Sebelum saya meneruskan video ini, nama saya Muhammad Arif bin Asrul Azhar dan di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang berita palsu. Bercerita tentang berita palsu, saya pernah mendengar ungkapan berbunyi tidak pasti, jangan kongsi. Ia merupakan salah satu amaran kepada masyarakat supaya berjaga-jaga apa yang ingin kita kongsikan di media sosial. Oleh itu, masyarakat yang prihatin seharusnya bertanggungjawab apa yang mereka ingin kongsikan di media sosial kerana mereka seharusnya mengetahui kesan buruk apabila menyebarkan berita palsu seperti memfitnah. Oleh itu, 3 langkah yang anda boleh lakukan untuk memastikan berita anda kongsikan itu adalah benar. Yang pertama, membaca. Seharusnya anda membaca isi apa yang ingin disampaikan untuk memastikan dan berita itu benar. Dan yang kedua, untuk melebihkan kepercayaan kepada berita itu, anda perlu mencari kesahihan berita itu seperti di Google dan di mana-mana yang anda boleh dapatkan. Dan yang ketiga, sebar. Setelah anda yakin dengan kesahihan berita tersebut, barulah anda boleh kongsi di mana-mana sosial media ataupun rakan dan orang lain. Hai, nama saya Muhammad Yusri bin Hamidun. Saya akan bercakap tentang pengaruh budaya dan gaya hidup dalam trend fashion. Gaya hidup masyarakat dan pengaruh budaya di Malaysia telah terbentuk di awal penjajahan oleh Portugis di mana telah berlaku pertempuran budaya dari segi pemakaian dan gaya kehidupan. Hal ini berterusan sehinggalah zaman kini. Namun, pengaruh pada zaman kini tidaklah berlaku akibat penjajahan pihak asing ke tanah Melayu. Sebaliknya, pengaruh ini tersebar melalui rangkaian teknologi media massa semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Mari kita lihat awalan evolusi fashion tempatan yang menyerap masuk. Pada awalnya, evolusi fashion di Malaysia berkembang berdasarkan kepada resensi barat. Ini kerana, pada era 50N hingga 80N, kebanyakan fashion wanita terdiri daripada gaun barebak maxi dress, mini dress, off shoulders dan style hippie. Fashion telah berubah dari semasa ke semasa kerana ia menjadi simbol dan identiti bangsa yang bertamadun. Walau bagaimanapun, sejauh manakah gaya fashion yang digayakan ini menafikan identiti agama, bangsa dan ketamadunan Malaysia yang sebenar? Seperti yang kita ketahui, negara Malaysia menetapkan Islam sebagai agama rasmi, tetapi ia mempunyai kebebasan untuk menganut agama lain dan kebanyakan rakyatnya adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut, masyarakat tempatan sudah pandai mengikuti fashion terkini seiring dengan syariat Islam menjelang abad ke-20. Pengaruh Malaysia dari negara Asia seperti Jepun dan Korea telah mempengaruhi masyarakat kita melalui kemajuan teknologi komunikasi seperti K-pop, J-pop, Jepun animasi dan kostum animasi. Artikel ini menekankan bahawa budaya dan identiti Malaysia kekal tidak berubah selama 446 tahun, menekankan kepentingan memahami pengaruh media sosial terhadap budaya dan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hanikia Satina binti Hassan dan hari ini saya akan membicarakan satu isu yang amat penting dalam masyarakat kita. Apa itu hate speech? Hate speech adalah ucapan atau tindakan yang penuh dengan kebencian terhadap individu atau kumpulan berdasarkan warna kulit, etnik, agama dan lain-lain. Namun, tahukah anda betapa bahayanya hate speech ini? Hate speech mempunyai impak negatif yang serius terhadap kehidupan individu dan masyarakat di seluruh dunia.
melawan kebencian dengan kekuatan persatuan dan pemahaman. Bagaimana kita boleh bertindak? Pertama, mari kita mulakan dengan diri kita sendiri. Menyebarkan kesedaran dan pendidikan tentang bahaya hate speech merupakan satu langkah awal yang sangat penting. Selain itu, kita perlu bersikap hormat terhadap perbezaan. Dialog terbuka dan penerimaan adalah kunci untuk membina masyarakat yang lebih baik. Ingatlah, kekuatan kita bersama dapat mengubah dunia. Katakan tidak kepada hate speech dan mari cipta masyarakat yang penuh kasih sayang dan hormat. Terima kasih kepada semua yang menentang hate speech. Mari kita sama-sama menjadikan dunia kita lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Nur Iman Balkis binti Azman. Saya akan share mengenai teknologi maklumat dalam pembelajaran dan pendidikan. Terdapat beberapa kesan positif teknologi maklumat dalam pendidikan. Teknologi maklumat sebagai e-pembelajaran. Semua sumber pembelajaran dan bahan pengajaran dapat diakses dengan mudah dan pembelajaran jarak jauh berlaku. Seterusnya, aktiviti penulisan, pengedaran dan pengaksesan kepada buku elektronik atau e-buku akan wujud dengan adanya teknologi maklumat ini. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan produktif apabila wujudnya kecerdasan buatan AI. Proses pembelajaran secara maya turut berlaku dengan membawa elemen maya ke dalam alam sekitar sebenar. Di sebalik kesan positif teknologi maklumat, terdapat juga beberapa kesan negatif. Pertama, mewujudkan jurang teknologi. Hal ini kerana tidak semua pelajar mempunyai akses yang sama kepada peranti dan sambungan internet yang baik. Selain itu, keselamatan dan privasi data pelajar juga boleh terancam jika tidak dikawal dengan baik. Seterusnya, mewujudkan sikap kebergantungan kepada teknologi. Hal ini akan mengurangkan kemahiran interpersonal dan kebolehan pelajar untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Di samping itu, ia akan mengganggu kefokusan pelajar sewaktu belajar dan ia turut mengurangkan pelibatan sosial dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, teknologi maklumat ini akan merubah sesetengah model pengajaran. Bersama saya, Aisyah, hari ini kita akan membincangkan isu keselamatan dan langkah pencegahan dalam penggunaan media sosial. Pada masa kini, media sosial merupakan satu keperluan untuk berkomunikasi. Namun, yakinkah kita bahawa kita akan kekal selamat ketika menggunakannya? Isu yang tidak asing lagi sudah semestinya kecurian maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, alamat rumah, nombor akaun bank dan banyak lagi. Impak dari ini adalah kemungkinan untuk terjadinya penipuan dalam talian. Para penipu ini akan lebih yakin untuk menipu oleh kerana mereka mempunyai maklumat peribadi mangsa. Dan kita sebagai orang yang ditipu lebih cenderung untuk tidak tenang apabila ditipu, yang mana akan menyebabkan kita akan dilanda kerugian yang besar. Antara langkah pencegahan yang boleh diambil adalah mendidik diri kita mengenai tetapan privasi. Hal ini membolehkan kita untuk memilih lingkungan yang boleh dipercayai untuk berkongsi maklumat. Kedua adalah two-way authentication. Hal ini dapat memberi kita masa senggang yang tidak lama namun cukup untuk menyedarkan kita bahawa kita mungkin sedang ditipu. Media sosial bukanlah tempat untuk berkongsi sebarang maklumat peribadi. Pastikan anda selamat ketika menggunakan media sosial. Sekian dari saya, Aisyah. Roger and out.